اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك سلم. اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimni. Waalaikumsalam dia. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Shadaqallahul aliyyul azim. Pertamanya, alhamdulillah, segala puji dan syukur bersama-sama kita rafa' dan kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala kerana dipertemukan sebentar pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Untuk hari ini kita mengulang kaji dan kita mendengar balik satu ayat Al-Quran yang sudah pasti kebenarannya, yang sudah pasti kehebatannya, dan sudah pasti penyembuhannya. Cuma kadang-kadang sejauh mana kepastian itu kita dapat fahami dalam dirinya kita. Bila mana Allah Ta'ala berfirman, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Kita menyambung bicara hashtag Santapan Rohani semalam, tuan-tuan. Bila mana asbab nak mendapat ketenangan, asbab nak mendapat rahmat, asbab nak mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, antaranya apa? Antaranya dengan memperbanyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, sebagaimana kalian dah maklum, kalian dah tahu, saya juga dah maklum, saya juga dah tahu, antara vaksin yang paling sempurna dan antara vaksin yang paling mujarab bagi satu penyakit, iaitu penyakit hati. Kerana apa? Kerana kita maklum dalam hati kita ni pun banyak virus. Betul ke betul? Dah? Dalam hati kita ni, tuan-tuan, begitu banyak virus. Yang tak dapat tidak, antara virus yang ada pada hati kita, sifat-sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni, tuan-tuan, virus ni lebih teruk daripada virus COVID-19. Sifat mazmumah ni, virus yang ada dalam hati kita lebih teruk daripada kusta. Betul ke betul? Terima kasih kepada yang share star. Virus yang ada pada hati kita ni, tuan-tuan, iaitu sifat-sifat mazmumah, dah, lebih teruk dan lebih jahat, dah, bahkan lebih membawa kepada kesan dunia hingga akhirat. Apa dia? Iaitu sifat-sifat mazmumah, lebih teruk daripada segala virus yang ada dekat dunia ni. Jadi maknanya, hari ni bila mana kita memikirkan kehidupan kita berterusan, terima kasih kepada yang share star pada pagi ini, syukran jazilan khairal jaza. Jadi bila mana hari ni kita muhasabah, tuan-tuan, dah, tahniah bagi tuan-tuan yang dah ambil vaksin. Dan saya mendoakan tuan-tuan yang tak ambil vaksin pun tak ada masalah. Saya yakin, saya baik sangka, boleh jadi tuan-tuan ada kaedah yang lain ataupun ada cara yang lain untuk tuan-tuan memprotek diri tuan-tuan daripada
dihinggapi ataupun daripada menyakiti ataupun daripada merebakkan kepada orang lain, tak ada masalah. Dan saya meraikan semua tuan-tuan yang ambil vaksin, saya ucapkan tahniah. Dan kepada tuan-tuan yang tak ambil vaksin pun, saya doakan agar tuan-tuan terus sihat, diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pada pagi ini, saya rasa penting tuan-tuan kita muhasabah berkenaan vaksin yang paling utama, iaitu kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa vaksin ni terlalu penting dalam hidupnya kita? Kenapa terlalu penting dalam hidupnya kita, tuan-tuan? Kerana vaksin afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, iaitu satu vaksin yang dia boleh menyembuhkan virus sifat-sifat mazmumah. Ataupun kita ambil yang simple lah, kita ambil yang simple lah, yang 3 tu: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Zikir yang 3 ni, tuan-tuan, yang sering kita baca pagi, petang, siang, malam selepas daripada solat 5 waktu. Maka persoalan yang saya nak bincangkan pada pagi ini sekejap saja, agar tuan-tuan muhasabah. Dan waktu yang sama saya akan bagi juga jalan keluar, agar tuan-tuan tidak terpinga-pinga dalam situasi yang tuan-tuan tak jelas. Apa dia situasi yang tak jelas? Aku berzikir dah lama, tapi kenapa dia tak berkesan? Tu situasi dia. Betul? Samalah juga, saya mendapat laporan daripada cerita sahabat-sahabat, ada yang dah vaksin pun, dah vaksin, dah cukup 2 dos, masih lagi kena COVID-19, masalan. Sejauh mana keberkesanan benda itu? Yang tu kita pulangkan kepada pakarnya, kita pulangkan kepada ahlinya, tak ada masalah bab tu. Cuma yang kita fikirkan, yang pertama sekali, orang yang ambil vaksin ni dia usaha, dia ikhtiar. Betul ke betul? Dia usaha dan dia ikhtiar. Satu. Yang kedua, orang yang ambil vaksin ni, dia mula percaya, iaitu tak dapat tidak, aku kena protect dalaman aku daripada dihinggapi. Itu saya rasa benda yang main point kepada tuan-tuan yang ambil vaksin ni. Aku ambil vaksin ni sekurang-kurangnya aku tidak dihinggapi, atau aku tidak menyebarkan kepada orang lain. Sekurang-kurangnya dah ada protection. Baik, itu dah bagus. Cuma sekarang ni, tuan-tuan, cerita bab zikrullah ni, sebab vaksin yang paling hebat untuk hati pula, iaitu zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut zikir kepada Allah, walaupun afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, seafdal zikir iaitu la ilaha illallah. Cuma dalam waktu yang begitu ringkas, saya tak dapat nak terangkan, explain lebih mendalam. Cuma saya nak hurai berkenaan zikir yang 3 cukup. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang pertama sekali, tuan boleh tulis di ruangan komen, bila sebut zikir yang 3 ini, sejauh mana keyakinan tuan-tuan? Simple je. Sejauh mana keyakinan tuan-tuan zikir ini boleh protect diri aku dan hati aku? 2 sahaja. Pertama, daripada dimasuki sifat-sifat mazmumah. Yang kedua, daripada sifat mazmumah aku ni pergi merosakkan pula orang lain. Cuba tulis di ruangan komen. Saya ulang balik. Tuan-tuan ambil vaksin dengan harapan 2. 1, mudah-mudahan penyakit tak, kalau kena dekat kita pun kurang lah, persentage kita nak sakit tu kurang. Yang kedua, mudah-mudahan bila mana kita dah ambil vaksin ni, kita tak merebakkan kepada orang lain. Betul? Maka saya ulang kali kedua, tolong tulis di ruangan komen. Vaksin yang paling nyata untuk rohani kita pula, zikir kepada Allah. Yang tu dah jelas. Soalannya, sejauh mana keyakinan tuan-tuan? Sejauh mana keyakinan tuan-tuan bila mana kita amalkan vaksin tu, vaksin bagi hati tu, vaksin bagi rohani iaitu zikir, sejauh mana keyakinan tuan-tuan benda ni betul-betul membantu kita pula? Apa dia? Daripada sifat mazmumah masuk dalam dirinya kita, dan daripada sifat mazmumah kita pergi merosakkan orang lain. Cuba tulis di ruangan komen. Sejauh mana keyakinan tuan-tuan?
Sebab dari situlah tak apa, saya slow je. Tak ke mana, tengah pusing-pusing cari nasi ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaiha. Tak apalah, saya berhenti. Saya berhenti sekejap. Saya tak apa, nasihat tuan-tuan betul. Saya ikuti. Sebab takut tuan-tuan risau saya bawa kereta kan. Okey, sambung. Saya berhenti sekejap je. 2 soalan. Soalan yang pertama, terima kasih kepada yang tegur saya tadi. Soalan dia, sejauh mana tuan-tuan yakin zikir yang 3, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, bila kita makan dia, kita masukkan dia dalam tubuh. Terima kasih Ashifaq. Bila kita masukkan dia dalam tubuh, sejauh mana harapan tuan-tuan, keyakinan tuan-tuan, vaksin itu betul-betul berkesan dan beri kesan pada hati kita pula, rohani kita pula. Tolong jawab di ruangan komen. Dan nanti saya nak jawab pula, kenapa dia tak berkesan? Ini persoalannya pula. Bila tuan-tuan dah amalkan zikir tu, kenapa dia tak berkesan? Ini soalan yang kedua yang mendatang selepas daripada ini. Tak berapa nak lekat. Amin. Ada jawapan yang lain? Fauziah Manap. Kita lepas sikit. Okey. Ya, Hajah Mahdi Agam. Keyakinan lebih 100%, bagus. Infinity jika diamalkan dengan apa? Laju sangat tadi. Yang lain, Alhamdulillah, Syida, ya. Mak Ngah kata 100%. Keyakinan anda, bagus. Yang lain, InsyaAllah dengan tawakal. Tawakal tu, dengar dah, saya suka jawapan sahabat tadi. Dia kata, InsyaAllah dengan kita tawakal, serah kepada Allah. Dengar, cuba tulis ayat ni. Saya belajar dengan para ulama' tuan-tuan. Tak sempurna tawakal melainkan sempurna syariat. Saya suka ulang ayat ni, untuk muhasabah diri saya dan untuk juga muhasabah kepada tuan-tuan. Tak sempurna tawakal melainkan sempurna syariat. Ingat dah, tawakal tidak akan sempurna selagi mana syariat belum sempurna. Tuan-tuan nak pergi berperang, senjata tak bawa. Biarlah tawakal lah, serah bulat-bulat kepada Allah. Agak-agak lagu mana? Nak dengar cerita tak? Waktu saya di Fatoni, tahun pertama, tahun kedua, waktu tu belum lagi berlaku rusuhan di Takbai. Apakah hukum vaksin? Ulama' dah jawab hukumnya harus, tak ada masalah. Cuma kita cerita sekarang ni, vaksin bagi hati. Habis, wallahu a'lam. Kerja meletakkan hukum bukan kerja saya, itu kerja para ulama'. Sambung. Waktu saya belajar di Fatoni dahulu bersama Tok Syekh Fakir Daud, waktu tu tahun pertama, tahun kedua tak berlaku lagi rusuhan di Takbai, tuan-tuan. Kemudian bila masuk tahun yang ketiga, berlaku rusuhan di Takbai. Waktu tu saya masuk keluar Thailand, memang kami tak cop pasport. Sebab masuknya pun mudah. Memang kalau ikut immigration urusan banyak. Sebab kita niat pun nak mengaji dan sebagainya. Tapi saya ingat pesan Baba Daud, kadang-kadang sebulan sekali atau 2 bulan sekali kami akan pergi ke belah Hat Nyai ataupun belah Segoro sana. Segoro tu belah atas-atas tu lah. Atas daripada belah-belah Yala dekat belah-belah Fatoni belah atas sana tu. Cuba Baba pesan, Baba kata kita nak pergi ke Hat Nyai ni. Sebab dekat sana pun ada rumah dia, ada kampung dekat sana. Maka Baba suruh cop pasport. Cop pasport. Dan saya ingat kalam dia sampai sekarang. Dia kata, dia kata tak sempurna tawakal selagi tak sempurna syariat. Kita duduk negara orang, buat cara negara orang. Kalau tengah mengaji, tak apa, tengah mengaji. Tapi kalau kita nak pergi mana-mana, dia kata, pergi cop pasport. Barulah sempurna nak tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kembali masalah vaksin tadi, tuan-tuan. Persoalannya, saya dah baca dah jawapan-jawapan daripada tuan-tuan pada pagi ini. Kebanyakan tuan-tuan menulis, vaksin bagi hati, iaitu zikir kepada Allah. Sebelum kita nak sembang zikir la ilaha illallah, kita nak sembang lo zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Okey. Maka, tuan-tuan menulis, aku percaya zikir ini merupakan vaksin yang paling tepat bagi hati. Kan? Bagi masalah virus yang zahir,
Itu vaksin yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Bagi vaksin masalah penyakit yang batin, maka vaksinnya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka persoalan yang berlaku yang kedua pula, bila tuan-tuan dah yakin vaksin zikir ini betul-betul vaksin yang mujarab, kalau aku buat, kalau aku makan, maka dia boleh menyembuhkan pula virus yang batin. Dia boleh menyembuhkan virus yang batin. Apa dia virus yang batin? Riya, ujub, takabur, hasad, dengki, cinta dunia dan sebagainya. Okey. Maka isunya tuan-tuan, kenapa tuan-tuan dah zikir yang batin ni? Tuan-tuan dah zikir dah subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar berpuluh tahun. Kenapa dia masih lagi tidak menghilangkan virus-virus mazmumah pada hatinya kita? Cuba jawab di ruangan komen. Jangan takut menjawab, insya-Allah. Kalau salah sekarang tuan-tuan, sampai bila-bila tuan-tuan akan ingat. Persoalannya, yang dah berzikir begitu lama, saya lah, tuan-tuan lah, lama dah berzikir lepas sembahyang. Kenapa dia masih lagi tak menghilangkan virus, sifat-sifat mazmumah? Sedangkan virus mazmumah ini, dia lebih jahat dan lebih teruk daripada COVID-19 tu. Sekurang-kurangnya, orang yang kena COVID-19, dia ingat kepada Allah, virus tu. Betul? Orang yang kena virus COVID-19, dia berzikir kepada Allah. Orang yang kena virus COVID-19, sentiasa dia bermunajat kepada Allah. Sebab saya, dalam telefon ni tuan-tuan, beratus-ratus dah kes. Daripada sahabat, daripada seka, daripada kawan-kawan, daripada orang atasan yang ada nombor saya, yang kenal saya. Bila kena je COVID-19, Allah, saya baca kalam mereka tuan-tuan, penuh dengan diri mereka itu kembali kepada Allah. Ada yang seorang tu tuan-tuan, orang yang ternama, kalau saya sebut nama dia, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi, akan tuan-tuan boleh teringat. Cuma gambaran saya nak beri faham, orang yang begitu hebat sekalipun, bila kena virus COVID-19, dia ingat kepada Allah. Tetapi ingat, virus sifat mazmumah ni membuatkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, bila mana virus sifat mazmumah ni tuan-tuan merupakan asbab menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, guru saya yang disayangi Tuan Najib bin Asadok, Allahumma salli wa sallim wa barik ala, syukran jazilan khairan jazak. Akibat daripada virus rohani ni tuan-tuan, sifat mazmumah membedakan dia. Saya ulang balik, COVID-19 bila kena kepada badan kita, kita ingat kepada Allah. Virus sifat mazmumah ni yang ada pada diri kita membuatkan kita lupa kepada Allah. Jadi persoalannya, yang kena virus COVID-19, tuan-tuan protect dengan ambil vaksin. Bahkan berbeza kita ni, yang dalam ni ada hati virus yang sifat mazmumah, yang tak dapat tidak, antara ubatnya apa ataupun vaksinnya apa, iaitu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma terima kasih ramai telah menjawab, kenapa selama ni tuan-tuan dah berzikir tapi tidak mujarab? Tetapi tidak mujarab, maka tulis di ruangan komen. Saya beri jawapan yang tuntas, saya beri jawapan yang memberi faham kepada tuan-tuan kenapa dia masih lagi tidak berkesan pada hati sanubari tuan-tuan. Tulis, sebab tuan-tuan tak masukkan vaksin tu ke dalam badan kita. Tu sahaja jawapannya. Sebab tuan-tuan tak masukkan vaksin itu ke dalam tubuh badannya kita. Selama ni tuan-tuan berzikir hanya di luar, di lidah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tetapi tuan-tuan tak amalkan pun zikir tu di hati. Betul ke betul? Cuba jawab di ruangan komen. Sementara tuan-tuan like dan share dan tag nama orang yang anda sayang, agar sampaikan kepada mereka dakwah yang perlu untuk mereka fahami. Simple sahaja. Vaksin tu, selagi mana dia berada di luar, dia tak berkesan tuan-tuan. Betul ke betul? Sama juga dengan zikir. Selagi mana tuan tak amalkan di luar, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 ni namanya zikir zahir. Selagi mana zikir itu berada di luar tuan-tuan, sama juga macam vaksin. Tengok je vaksin tu, tapi tuan-tuan mula yakin
Tengok je vaksin, insya-Allah vaksin ni antara penyembuh bagi penyakit COVID-19. Sekurang-kurangnya dia protect diri kita. Dia bukan menyembuh, dia protect daripada terkena ataupun mengena orang lain. Jadi sama juga zikir. Kalau tuan-tuan buat zikir di lidah, tuan-tuan yakin yang sama. Keyakinan tuan-tuan tu betul. Tetapi saya ulang balik, selagi mana vaksin itu tidak dicucuk dalam tubuh badan tuan-tuan, selagi mana itulah dia tidak memberi kesan. Sama juga dengan zikir. Alhamdulillah. Bila kita memahami perkara zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu, yang tak dapat tidak perlu kita masukkan ia ke dalam tubuh badan, maka itulah bermula jalan yang pertama untuk kita memastikan bagaimana zikir itu memberi kesan pada kehidupan. Jelas ke jelas? Jadi bila mana tuan-tuan jelas, apa yang saya dapat fahami pada hari ini ialah dalam zikir kepada Allah tidak semata-mata cukup dengan dilakukan ia di lidah. Zikir perlu dilakukan ia di lidah dan juga di hati. Sebagaimana kata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisani. Zikir itu adalah ia di lidah dan adalah ia di hati. Bila mana kita dapat buat dua-dua tuan-tuan, mudah-mudahan zikir itu mula menjadi vaksin bagi virus sifat-sifat mazmumah. Sebab tu saya nak ucapkan tahniah bagi tuan-tuan yang dah ambil vaksin selama 2 kali. Saya juga syukur kepada Allah Ta'ala dah selesai 2 dos saya ambil. Dan saya sentiasa mendoakan kalian. Kepada yang belum ambil vaksin, silakan ambil. Kepada yang tak ambil vaksin, itu pilihan dia. Ulama' pun kata harus. Saya mendoakan kalian agar terus sihat, agar dapat membantu orang lain, juga memberi manfaat pada kehidupan. Jadi kembali kepada bicara tadi. Sama juga bila mana kita zikir di lidah semata-mata, kita tak masukkan ia dalam tubuh badan kita tuan-tuan, maka akhir sekali mengakibatkan vaksin zikir itu tidak berkesan. Bila mana zikir vaksin itu tidak berkesan tuan-tuan, apakah yang berlaku sebenarnya pada kehidupan kita? Ialah sifat-sifat mazmumah masih lagi bergelumang. Padahal kita dah dengar daripada Al-Quran begitu lama. Kita dah baca daripada Al-Quran begitulah lama. Tahniah ukhti Marikan. Jadi walaupun kita dah dengar begitu lama, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, hanya dengan berzikir hati akan menjadi tenang. Masalahnya, adakah kita masukkan vaksin itu dalam hati? Adakah kita masukkan vaksin itu dalam hati? Selagi mana tuan-tuan tak masukkan vaksin itu dalam tubuh badan kita, dalam hatinya kita, selagi itulah dia tidak akan berkesan dalam nak menghilangkan virus mazmumah pada dirinya kita. Jadi hari ni kita muhasabah. Dan kita fikirkan, betul lah selama ni aku zikir dekat lidah sahaja. Zikir dekat hati pun tak ada. Dan bila mana kita zikir dekat hati pun tak ada tuan-tuan, bagaimana dia nak berfungsi membantu kita? Jelas ke jelas? Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Tahniah Kak Sal. Tahniah Kak Sal. Jadi mudah-mudahan dengan santapan rohani yang begitu ringkas yang kita sembangkan pada pagi ini, yang kita bicarakan pada pagi ini, mudah-mudahan memberi impak dan memberi kesan, memberi kefahaman kepada tuan-tuan. Tengok, daripada 1 dos kita pergi 2 dos. Kenapa kita bersungguh nak pergi ambil vaksin? Sebab kita nak masukkan dalam tubuh badan kita, nak protect diri kita daripada virus. Betul? Sama juga, kenapa aku kena masukkan zikir pada tubuh badan aku? Bukan luar sahaja, masukkan dekat dalam. Kenapa kena masukkan dekat dalam? Sebab aku nak protect diri aku daripada sifat-sifat mazmumah. Aku nak protect diri aku daripada sifat-sifat mazmumah. Ya, mudah-mudahan sifat mazmumah itu terletaknya dalam hati. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jadi fikir-fikirkanlah, cari jalan, cari sumber, cari maklumat, cari guru. Bagaimana kalian nak belajar zikir pula daripada hati. Supaya bila mana kalian dah mula belajar zikir daripada hati dan sebagainya, maka dari situlah, maka mula vaksin tu akan masuk dan dia mula memprotek diri kita daripada sifat-sifat mazmumah yang
Tuan-tuan, perkara ni merosakkan dunia kita dan merosakkan akhirat kita. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas ke jelas? Baik. Jadi saya rasa madai dahulu pertemuan kita pada pagi ini dalam hashtag Santapan Rohani. Mana yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu pasti datang kejahilan daripada kejahilan saya sendiri. Ma'assalamah ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.